Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini kita akan buat satu apps dengan menggunakan Firebase. Firebase. So, apa apps yang kita akan buat? Kita akan buat apps movie, movie database. Alright. So, delete ni. So, kali ni kita akan menggunakan Recycler View. Search button, search text, search plain text. Alright. So, mula-mula kita tambahkan satu edit text supaya kita boleh type dan kita boleh search. Yang kedua, kita akan tambahkan Recycler View. Okay, Recycler View. So, kalau tak ada, you kena tambah dekat add project dependency. So, this project required, the library required adalah Android X .recycler view. So, add. Okay. So, dia akan Gradle akan sync. Habis saja sync, kita boleh add lah Recycler View ni di dalam kita punya layout. Okay, dah berjaya sync. So, dia tak ada button download tadi. Okay, sebelah ni. So, kita tarik saja kita punya Recycler View. Okay. So, Recycler View ni adalah menggantikan list view lah. List view kalau kita tengok dia dah masuk dalam legacy. List view. Legacy ni means that dah obsolete lah. So, kita guna yang baru lah. Alright. So, edit dia punya constraint. So, create top constraint. Okay, macam biasa. Okay. So, kita nak text ni kita buang. So, ed search. Right. So, yang penting kat sini hint dia kita kena letakkan search supaya user tahu dia adalah untuk search. Alright, lagi content constraint. Alright. So, ini pun sama. Recycler view. So, kita bagi dia ID. Recycler view. So, movie list. Right. So, tepi bawah dan atas ni kita letak 16 lah. Okay. Top to ed search. Bottom right. Okay, so kita letak 16 supaya dia ada jarak. Okay. Right. Okay. So, kita nak tambah satu floating button supaya kita boleh tambah kita punya data. Alright, so kita cari gambar simbol plus. So, you boleh type sajalah kat sini. Plus simbol, okay, button plus ataupun add. Okay, this one. Right. Okay, kena import, so add. Macam biasa. Okay, so tunggu dia sync. Okay, baru kita boleh tarik lah kita punya button tadi. Ada. Okay.
Okay. Clickable. Okay, kita nak tukar input add. Okay. So setkan supaya dia ada di tengah-tengah. Alright. Okay. So bila kita tekan add ni, sepatutnya dia akan pergi ke page sebelah lah. So kita buat satu lagi activity ya. New Java class. So add movie ya. Add movie activity. Okay. So extends add compact activity ya. Add activity. Alright. Okay, on create. Okay. Kemudian kita tambah dia punya layout. Okay. Activity underscore movie underscore add. Right. Okay. So untuk kali ni kita tak mau gunakan find view by ID. So kita nak gunakan view binding ya, view binding yang mana dia adalah lebih baik daripada menggunakan find view by ID yang mana biasanya akan menyebabkan error lah. Okay. So untuk itu kita kena buka build.gradle. Okay. Module add. Okay. So dekat sini kita kena tambah untuk enablekan view binding ya. Kalau tidak, kita tidak dapat nak guna features ni lah. So kita perlu type build types. Okay. So view binding true. Okay. So kita sync kan dia. Alright. Alright, kena tambah, kena update plugin. Okay, try sekali lagi. Build types. Oh silap. Sepatutnya build features build features, build type, build features. Okay, try again. Okay, berjaya. Sekarang kita boleh gunakan view binding dalam kita punya layout lah kan. Okay. So kalau perasan kat sini kita guna set content view r.layout.activity main ya. Ini adalah cara yang lama lah. Find view by ID. So kita akan gunakan view binding di sini. Alright. So untuk page yang kedua ni lah. So macam biasa kena declare private. Dia akan automatically create kita punya
binding ya. So binding class. So activity movie at binding ya. So activity movie at binding. Ini adalah kita punya binding class. Okay. Sebab apa dia create tadi? Sebab kita enable kan dia dalam build.gradle. Okay. Okay. So dekat sini pastikan kita set content view, kita gunakan binding class tadi lah. Binding object. Okay, set content view. Okay. So m binding dot get root ya. So bila get root dia akan dapatkan kita punya activity movie app yang tadi ya. Okay. Okay, sebelum tu kita kena inflate dulu. So m binding equal to activity movie app binding dot inflate ya. Inflate get layout inflator. Alright. So kita inflatekan semua view yang ada dalam activity movie app ni ya. Alright. Okay, seterusnya kita nak guna binding tu dalam view binding ni dalam main activity juga. So kita akan buat benda yang sama. Okay, so private activity main ya. Activity main ya. Main binding ya. Ini dia generate daripada activity main.sml tu, dia akan generate auto generate activity main binding. So pastikan kita pilih yang betul lah. Okay. So binding. Right. So set content view tadi pastikan kita delete yang lama tu supaya kita boleh tambah yang baru lah. Okay. Main binding dot get root ya. Okay, sebelum tu jangan lupa main binding ni kita kena inflate dulu. Okay, main binding equal to activity main binding dot inflate get layout inflator ya. So apa yang kita buat kat sini, kita ambil kita request semua view yang ada dalam ni. Okay. Untuk kita inflatekan dalam kita punya coding ya, supaya nanti kita boleh guna. Alright. Okay, so dalam activity tadi kita dah ada search, dan kita ada button add dan recycle view. So tiga-tiga ni kita boleh guna lah nanti. Okay, saya nak letak di sini. Okay, kemudian kita nak buat untuk add untuk add. So kat sini saya nak letak movie title, movie summary, year release dan sebagainya lah. Okay, so sini adalah movie title, id movie title. Okay, satu lagi okay, id movie summary, id year release. Okay. Alright. Jadi kita juga boleh play around dengan, jadi kita letakkan satu button untuk sekejap ya. Okay, radio button text. Okay, tak apalah. Kita letak 3 ni je lah. Alright. So klikkan dia.
Okay, so ini adalah movie movie title. Okay, kedua adalah summary. Okay, right, so okay. Year release so year release, right. Klik saja. Okay, dan kita tambah satu button save di bawah Okay, button, right. Okay. Kita nak dia atas okay, text the save, right. BTN save okay. Okay, so sekarang kita buat listener dulu untuk button save So kita nak buat listener, so kita panggil saja main binding tadi dot button save dot set on click listener. Okay, new on click listener. Alright, so nanti kita punya coding untuk save semua akan buat di sinilah. Alright. Kemudian ni button add ni kita nak klik sini, dia akan pergi ke add movie ke add movie. Alright. So floating ni kita buat button add So nanti kita panggil saja menggunakan main binding dot button add dot set on click listener. New on click listener. Alright, so sini kita kena create intent lah. So intent new intent so context this, dan juga kita nak ke page add movie activity dot class Alright. So the error cannot resolve intent. Okay, so mungkin kita kena pakai main activity dot this. Okay. Alright, sebab apa? Sebab kita berada di dalam method ni. So kita nak bagi tahu bahawa this ni nak refer kepada main activity Kalau tak, dia akan refer kepada our calling method Okay. So selepas itu kita start activity. Start activity, kita masukkan intent tadi Okay, so nanti dia akan pergi ke page add movie activity. Alright, okay. So sekarang kita dah boleh sambungkan ke Firebase. Okay, untuk menggunakan Firebase, paling senang adalah kita gunakan tools. Okay,
pergi pada tools dan dia ada Firebase di sini. Klik kepada Firebase. Dan anda akan lihat pelbagai servis yang dibekalkan daripada Firebase lah. Okay. So kita nak tengok database lah. So ada dua jenis database dalam Firebase. Yang pertama real time database dan yang kedua Firestore. So untuk tutorial kali ini saya akan gunakan Firestore kerana Firestore adalah yang lebih baru dan lebih baik lah. Senang untuk kita scale. Dan juga dia adalah similar to MongoDB kalau pernah dengar MongoDB, how they categorize dia punya disimpan data tu, okay, guna collection dan juga document adalah similar macam MongoDB lah. So klik saja butang ni, so dia akan keluar satu link, klik read and write ni, okay. So dekat sini dia akan keluar cara-cara untuk read data kan, semuanya ada di sinilah. Okay. So apa kata kita connect to Firebase, okay, klik connect to Firebase, dia akan launch kita punya Firebase lah. Okay. Firebase console Firebase console adalah satu app yang kita run dalam browser, yang mana kita boleh edit kita punya Firebase project. So ini adalah projek-projek yang saya dah pernah buat lah. Ini antaranya ada 3, so kita boleh tambah yang baru lah. Okay, add project. Okay. Okay, so let's start with the name of your project, My FB App. Tadi saya buat untuk My Firebase App. Okay, kita guna yang sama lah. Okay, continue. Okay, enable. Pakai yang default sajalah. So ni nak tukar boleh, kita tukar Malaysia, right. Okay, create project. Alright, your new project is ready. So click continue. Dan dia akan pergi kepada kita punya My FB App project dalam Firebase. Okay, so connect kita sambungkan kepada kita punya Android app. So this is automatically created for you kan. So very easy lah kan Firebase ni. Okay, we just wait for the Firebase to connect to the Android Studio project. Okay, so you can now use Firebase in your project. So kita balik pada sini. So step 1 connected, okay. So yang kedua, add Cloud Firestore to your app. Okay, so add Cloud Store to your app. So dia akan add class path ini dan juga dependency ini dalam build.gradle modul ini untuk project. So dia automatically so accept. Dia akan sync.
Kita punya room lah memang mesra. Okay, habis sync baru kita boleh pergi step seterusnya. Okay, step seterusnya initialize Cloud Firestore. So ini entry point lah untuk kita gunakan Firebase. Kita nak initialize Cloud Firestore dulu. Macam initialize kita punya database lah kan. Okay. Okay, copy ni yang kita letak dalam on click. Right, so kita initialize. So kena import. Kita nak enter. Okay, dia akan import. Okay, kemudian baru kita add data. Add data, okay, kita boleh baca sikit lah kat sini apa dia buat. So dia kata Cloud Firestore simpan data dalam dokumen, yang mana dokumen ni kita simpan dalam collection. So macam kita simpan satu kertas dalam satu folder, folder tersebut kita simpan dalam satu laci lah. Lebih kurang macam tu lah dia punya analogi dia. Okay. So Cloud Firestore create collection and document implicitly. Dia akan create document dan juga collection implicitly bila kita add data, bila kita first create data tu. So kita just copy this, copy all the coding that it's provided here. Okay, copy, right click, so Ctrl C. Okay, dan saya tutup sekejap. Kita just pastekan di sini. Okay, so dalam contoh dia akan gunakan map. Okay, tak apa, kita follow saja contoh dia, map dan hmap ni. Import segala benda yang boleh diimport lah. Okay, success listener, import. Okay, sini kita buat success. Okay, ini error. Alright. So apa yang kita nak tambah? Kita nak tambah apa yang user masukkan lah. So ini adalah key dan ini adalah data yang kita nak masukkan. Okay. So ini nama collection kita lah. So cuba kita buka Firebase kita. Oh, ini bukan, kita pergi ke console Firebase lah. Console.firebase. Okay, kita pergi console. Alright, ni smart attendance. So, kita pergi pada my app. Right. Okay, so first we have to create the database lah first. Okay. So bila create database ni dia akan ada dua benda kena buat. Yang pertama secure rules. Okay. So yang ni biasanya kita start dengan test mode lah, kan. So ini nanti kita perlu edit dia punya read write. So memandang kita test saja. So kita tak pentingkan security buat masa ni. So kita boleh guna default lah. So selepas ni after 30 days, kalau you tak set dekat sini, nanti dia akan revoke dia punya read and write access ni. So you kena tukar sebelum 30 hari, bergantung pada kita punya setting untuk apps. Right, yang kedua Firestore location ini tak begitu penting, boleh pilih lah mana-mana. Mungkin dia Asia ke. Okay, enable. Right.
Lepas kita create ni, barulah kita boleh add collection dalam database. Kalau buat database tak ada, macam mana nak create, macam mana nak add. Okey, sementara dia add tu, kita boleh kembali kepada kita punya contoh tadi. So collection, kita nak buat movies. Okey, movies. So nama collection kita movies. So kita nak ambil data daripada user masukkan. So kita ada movie title, summary dan juga year release. So apa yang kita perlu buat, kita create 3 string movie title. Okey, gunakan m binding tadi dot movie title dot get text. Okey, string. Alright. Yang kedua string movie summary. Get text dot string. Okey, yang ketiga dia letak integer. Year release. Okay, m binding dot ed year release dot get text dot to string tapi kita kena convert to integer. So let me just convert integer dot parse in dan pastekan balik. Okey, so kita dah ada 3 ni. So kita letakkan sajalah. Okey, ini adalah nama data yang kita nak masukkan lah. Okey, so ini adalah movie title. Movie summary. Year release. Okay. So kat sini kita letakkan tadi lah movie title, movie summary dan juga year release. Okay. Nanti dia akan masukkan ke dalam map. Map ni akan kita okay, ni movie nama dia. Okay, map ni nama dia movie. Kita tukar user pada movie Okay, so kita masukkan semua key and value pair ni ke dalam map. Dan map ni kita masukkan ke dalam collection movies. Okay, so basically itu yang kita buat lah. Alright, so dalam db.collection.add success listener and add value listener. So kalau berjaya dia akan keluarkan ni, kalau tidak berjaya dia akan keluarkan yang ini. Okay, so basically kalau kita tengok dekat sini, kita boleh run dan test supaya data tadi kan dia akan automatically masukkan dalam ni lah. So kalau kita tengok collection kita masih belum ada collection lah. So ni nama database kita MyFB-App. Okay, ni dia punya instance dia. Kemudian collection ni belum ada sebab kita belum add lagi. Okay. Untuk itu kita cuba run dulu untuk kita test add ni berjaya atau tidak. Kemudian baru kita pergi kepada step yang seterusnya. Okay, kalau dia keluar error macam ni, maksudnya kita punya code base tu terlalu besar untuk kita masukkan dalam single DAX file. Okay, so kita kena buka build.gradle. So build.gradle ni ada dua. So ada project and module. Module lebih kepada kita punya coding lah. So project ni adalah lebih kepada keseluruhan project kita. So kita buka build.gradle project Okay, so kita perlu enablekan multi-DAX multi-DAX. So dekat mana nak enablekan dia, kita cari
Oh sorry, di dalam modul So dalam modul kita kena cari default config and then kita enablekan multi-dex multi-dex enabled. Okay, true. Right. So sync kan dia. Okay, successful dan kita run kembali lah. Okay, kita dah berjaya run. Okay, so kat sini belum buat coding lagi, kita buat tambah. Kita tambah, dia akan pergi. Maksudnya ada error lah tu. Okay, kita pergi logcat tengok apa error dia. Okay. Okay, ni unable to find the activity class. Okay, so kita tak declare dalam Android manifest. So, lupa nak declare, buka manifest. Kita kena, sebab kita ada lebih daripada satu aktiviti, kita kena tambah. Aktiviti baru kena tambah. So, ini main activity, kita kena tambah add movie activity. So, activity Android name, add movie activity. Alright, so dah tambah. Hopefully tak ada error. Okay. Okay. Percaya. Okay, tambah. Dia akan pergi ke page. Tak keluar ni, maksudnya ada something wrong. Kita check coding kita, start activity, add movie activity, class, start activity. Okay. So, activity movie, add, binding and binding. Okay. Alright. So, apa dia ni tak keluar ni. Okay, so kita ada salah kat sini. Ni ID dia bukan button save. Okay. Ni layout ni. Okay. So, ni baru button save. VPN save. Alright. Okay, cuba sekali lagi. Okay, click add. Okay, somehow it did not appear here. Alright, have to check maybe. Maybe dekat add movie ni kita. Alright, kita dah ada. Binding dan get root. Okay, the render program. Okay.
Cuba restart. Okay, that somehow fix the problem. Okay, so kalau jadi rendering problem macam tu, dia akan keluar di atas ni. Dia keluar rendering problem. Biasanya kalau solution yang lama tu, kita boleh tukar dia punya theme ataupun kita juga boleh invalidate caches and restart. Dan tadi saya buat adalah use new layout rendering engine. Okay, and dia akan restart dan akan fix the problem. Okay, so we try to run again. Okay, so ini page pertama. So klik sini, pergi pada page kedua. Okay, ini masih belum keluar. Okay, masih ada masalah, dia tidak keluar dia punya layout ni ya. So kita kena check coding dia lah. Okay, I think kita kena buang persistent state. Right. Okay, kita cuba run sekali lagi. Alright, so kita cuba tambah nilai baru. Okay, so movie title kita letakkan di alright, then tekan save. Okay, alright, so sebab saya tak buat any toast ataupun apa-apa selepas kita add tu cuba kita tengok sama ada kita punya collection sudah ditambah ataupun tidak Okay, so maksudnya kita punya collection tadi telah ditambah so movie summary kita ada Die Hard Story of a Cop 1989. Okay, berjaya lah. So untuk lebih responsif kita boleh tambahkan toast lah. Kalau kita letakkan load log sahaja, dia akan keluar dalam logcat ni lah. And logcat ni dia akan keluar kita boleh search lah success banyak. Okay, ni dia punya log tadi, success location snapshot added. So ID dia K9, okay, sama dengan ID of the document. Okay, alright, so kita tambahkan toast lah, toast method.
capture. Right. Dan selepas tu, lepas berjaya, kita nak balik semula kepada page yang pertama tadi. Okay. Activity. Add movie. Okay, sorry. Add movie activity. Okay, back semula kepada aktiviti yang pertama tadi. Alright. So, ini adalah untuk masukkan dalam Firestore. Sekarang kita nak displaykan kembali dalam Recycler View. So, ada beberapa perkara yang kita kena buat untuk kita display dalam Recycler View. So, yang pertama adalah kita akan buat satu lagi layout supaya dia akan recursivkan layout tersebut dalam Recycler View ini. Dia akan loopingkan layout tersebut. So, kita pakai new layout. Okay. Alright. Okay, so apa yang kita nak paparkan? So kita ada movie title, summary and year release. Okay, so kita mungkin boleh buat text view. TXT movie title. Dan kita buat summary dari bawah. Okay. Dan last sekali kita letakkan untuk year release. So kita boleh set lah kat sini text movie title. TSTs. Right. So nanti text view 3 ni dia akan looping dalam Recycler View ni lah.
Okey, so itu yang pertama. Yang kedua, kita akan buat satu kelas, model kelas untuk movie ya. So sekarang ni sebab kita guna map. Okay, so you boleh guna map, you boleh guna array, tapi map lebih baik sebab dia ada key and value ya. So moving forward, kita sepatutnya guna model lah, supaya kita punya apps ni lebih generate dan lebih baik lah kita punya penggunaan dia. Alright, so kita buat kelas 1. Kita bagi nama movie saja. Okay, public class movie. Okay, dalam ni kita akan letak yang pertama private string, movie title yang kedua private string, here is right. Okay, so that's it. Okay, so lepas tu kita kena generate dia punya constructor dan juga setter and getter. So kita generate setter, getter and setter. So select all. Alright. Okay. Kemudian kita nak constructor, just generate. So for constructor, we need to have one empty constructor. Sebab apa? Dalam Firebase dia perlukan satu empty constructor. Letak dia jadi error lah. Dan juga kita buat satu lagi constructor yang mana dia akan ambil semua nilai field kita. Alright, so dah ada movie title. So kita akan replace saja, tadi kita guna map kan. So saya nak komentkan yang ini. Okay, so instead of using map, kita nak declare the object ya. So movie okay. New movie. Okay. Sama dengan okay. So sekarang ni kita masukkan movie title summary dalam map kita. Sekarang kita akan masukkan dia dalam constructor so kita instantiate summary. Here is. Alright, so kita ada salah sikit tadi. Sepatutnya kita buat dia integer. Okay, so kita tukar sikit lah. Integer. Okay. So tak ada masalah. Okay. So nanti dia akan masukkan dalam ni. So dia akan return the movie object. So movie object itulah nanti kita akan add dalam kita punya collection. Alright. Okay. So lepas tu kita nak buat, kita pergi pada main activity. So dalam ni kita akan buat loading kita punya Firebase punya data tadi lah. So kita dah masukkan dalam ni, kita nak keluarkan semula lah. So kita buat dalam onCreate sajalah.
Okey, so pertama apa yang perlu kita buat adalah kena declare instance of Firebase lah. Macam kita buat tadi. So Firebase Firestore Firestore. So kita pakai Firestore. So dp equal to Firebase Firestore get instance. Alright. Okey. Yang pertama So yang kedua kita akan buat query query. So untuk contoh ni kita akan load semualah. Tapi kalau if you have banyak data yang ada dalam database, you might want to paginate dia lah. So load sikit-sikit lah. Kan? So kalau banyak, you kena load sikit-sikit. Nanti jadi lambat ya. So db.collection salah yang tadi db.collection. So kita bagi nama collection kita tadi lah, movies. So dia akan load semua. Okay. Kita juga boleh order dan sebagainya lah. Tapi kita ambil yang paling mudah sekali lah. Okay. Kemudian kita kena create satu adapter satu adapter untuk contoh kali ini kita akan pakai Firestore Recycler Adapter So dia dah Firestore dah create satu adapter khas untuk kita load data daripada Firestore ke Android boleh guna Firestore Recycler Adapter. Apa tugas adapter ni? Adapter ni dia akan bind kepada kita punya view tadi. So kita akan bind kepada recycler view tadi. So apabila terdapat update, dia akan automatically update lah. So Firestore Recycler Adapter ni dia ada dua jenis lah. Yang pertama dia akan update apabila kita delete, dia akan live update lah. So kita panggil dia apa ni? Dia automatically binding lah. Dan satu lagi tu kalau kita guna yang satu lagi, dia akan bila ada action baru dia update. Okay. So yang kali ni kita akan guna yang pertama tadi. Okay, sebelum boleh guna adapter, kita kena configure dulu adapter. So kita akan pakai Firestore Recycler option. Firestore Recycler option. Okay. So tak ada ni maksudnya kita kena import lah. Apa yang kita perlu import? Kita perlu import Firebase UI. Firebase UI adalah satu open source library. Okay. Yang mana kita boleh buat binding tadi lah. Okay. So kita akan buka Gradle script. Okay. Dalam modul app ni. Okay. So kita ada implementation. So dalam ni kita perlu import Firebase UI. So type saja implementation. Okay. com.firebase UI Firestore 6.2.1. Okay. So kalau tak pasti ni anda boleh Google Firebase UI ni. So check dia punya version yang terbaru lah. Okay. Lepas tu kita synckan dia. Dan dia akan import, baru kita boleh guna dalam kita punya
program ya. Alright, kita tunggu dia sync. Okay, dah sync ya. So dah sync, kita boleh gunalah. Okay, kita cuba semula Firebase Firestore recycler adapter, recycler option ya. So yang pertama recycler option, sebab kita nak configure recycler option dulu, baru kita akan add adapter So type dia adalah movie adalah model kita tadi. Right. Firestore recycler options dot builder so type the movie. Okay, dot set query, so masukkan query kita dalam ni, dan juga movie punya class tadi. Right, and build. Okay, so apa dia buat, dia ambil query ni dan dia panggil movie.class, okay, daripada model kita tadi, dan dia akan instruct the adapter to convert snapshot daripada movie ni yang kita dapat daripada Firestore tadi untuk kita masukkan dalam adapter Alright, so kemudian kita declare adapter lah, Firestore adapter, Firestore recycler adapter Alright, some Firestore recycler adapter. New Firestore recycler adapter. Alright, so dia akan automatically override dua method Yang pertama on bind view holder dan juga on create view holder. Okay, ini pada mula-mula kita create the view masa kita mula-mula binding view tu. Dan ini kalau terjadi perubahan, dia akan pakai yang ini. Okay, so argument dia adalah option tadi lah yang kita dah configure tadi. Okay, kita masukkan dalam tu. Alright, so okay. Okay, kemudian kita kena create satu holder class holder class untuk diulangkan kepada method ni on create view holder. Okay, so holder class kita boleh buat subclass kepada main activity ni lah. Okay, so macam mana cara dia? Ada hang sikit tadi. Okay, so kita buat private class movie holder, right? Okay, extends recycler view dot view holder, right? Okay, so kat sini kita declare text view. Okay, text view yang mana? Text view yang dalam ni tadi okay, activity
text view dalam item yang kita nak paparkan dalam recycler view tadi. So kita ada 3 So kita masukkan dalam ni lah. Text view. Okay. TXT movie title. Private text view TXT movie private right. So kita ada satu constructor lah. So buat satu constructor movie holder. Okay, ini kita masukkan item. Okay. Item view, right. So kat sini kita nak panggil ID ID ni lah tadi, okay, yang kita declare. Alright. So view dot get find view txt movie title. Okay, so kita nak buat 3 kali lah. Alright. Okay, setelah kita buat yang itu, so dalam ni kita perlu return movie holder lah. Okay, movie holder, right. Okay, so kat sini kena return new movie holder. Okay, dalam tu kita letakkan sorry, view alright, so view tu masih belum create, kita kena create view dia dulu. View okay, layout inflator get context inflate. Basically apa yang kita buat ni, kita nak inflatekan layout yang kita buat tadi lah, movie item tu yang ada 3 text view tu ke dalam kita punya adapter. Alright. So apa yang salah di sini, integer. Okay, sorry, satu tertinggal, parent. Okay, so baru kita masukkan view ni ke dalam movie holder. Alright, kemudian dalam ni kita nak ambil nilai daripada kita punya model tadi, masukkan ke dalam text view. So kita boleh panggil dengan objek holder.
So sini kena tukar dulu kepada movie holder. Cycle view holder ni. Movie holder. Okay, so holder dot txt tadi. Txt holder dot txt. Movie holder. Okay, movie. So sini movie jadi kena movie holder. Alright, so baru kita boleh buat txt movie title dot get text. Text tu kita ambil daripada model kita tadi. Okay. Model dot. Okay, model yang ni lah. So kena tukar kepada movie. So kita punya model adalah movie. So model dot get movie title. Okay. Dot to string ya. Get text. Model dot movie title ada error get movie title. Okay, expected get movie title. Okay, txt holder dot get text, salah ini set text. Alright, okay, so holder dot txt okay. Alright, so dia okay. On by sebenarnya kita dah override. Sebab itu kita ada masalah. Cikgu sekali. Alright. Masalah dia dekat sini sebab kita tak letakkan dia punya type dia. So kita kena letakkan type dia adalah movie model dan juga movie holder.
holder. Right. Baru dia akan recognize ya. Alright. Okay, satu lagi kita kena tambah on start dengan on stop ya. On start. Okay, supaya adapter tu dia akan adapter boleh listen bila kita start dan kita stop ya. Stop, right? Okay, so tadi dah buat semua. Satu lagi jangan lupa last sekali adalah untuk kita attach adapter dengan recycler view lah kan. So recycler view kita apa nama recycler view, so kita tak ada nama lagi, kita letakkan RV movie list ya, recycler view. Okay, so to be safe kita declare dululah apa, kita boleh terus tulis kat sini lah. So main binding dot RV movie list, okay, dot set layout manager, layout manager, this and kita bindkan adapter, binding dot set adapter, sorry, RV release dot set adapter. So adapter, okay, so kita bindkan dia kepada RV movie list. Okay, yang ini kena buat sebab dia perlukan layout manager untuk susun kita punya layout ni dalam recycler view. Okay, alright, I think that's it. Okay, sebelum saya lupa, kat sini dia punya listening ya, adapter dot start listening. Okay, ni sebab dia tak recognize adapter tu. So mana kita declare adapter, so kita kena pecahkan dia punya split into declaration assignment. Okay, so yang ni kita kena declare dekat atas lah. Okay, baik. Okay, so mula kita boleh guna dot start listening. So bila stop, adapter dot stop listening. Alright, okay, kita run. Bila pula tu? Aku dengan Habib lah. Ayo, okey sikit. Dia tahu. Aku tahu cari pun dia. Boleh kita bagi lah. Kita bagi dia. Kita salah kan? Sekali. Oh, tak ada error lah tu. Error. Kita tengok apa dia. Error dia. Sorry. Satu lagi, satu lagi. Ini dah boleh free dah.
So apa dia ada? Tengok activity 52. Okey, apa dia? Set text. Okey, ada set text. 52 dengan 40. Okey, so kita tengok line 52 ni. Get year release, I think dia punya get year release, get integer, so maybe kaitan yang tu lah. So dot to string, dot to string. Tak boleh, so kita convert this to string dot value of. Okay, kita try run sekali lagi. Alright, so dia akan keluar lah Die Hard Story of a Cop 1989, ikut kita punya layout yang kita buat di sini lah kan. Okay, so katalah saya tambah. Okay, tambah. Kita tambah kat sini lah. Okay. So kita tambah movie apa, Jumanji Adventure. Okay. 2000. Save. Edit successfully. Okay, but the back button is not working ya. Okay, so kita ada Jumanji lah kan. Kita cuba run semula to reflect the changes. Okay, dia ada di bawah ni ya. So dia punya layout ni kena edit sikit. Pergi pada movie item. So layout dia sampai ke bawah ni. Sebab tu kita scroll sampai bawah ya. So height dia kita kena buat ikut content lah. Okay, so nanti dia akan looping ikut content. Alright, dan yang satu lagi tadi kita buat intent, dia tidak back ya. So kita kena start activity ya. Lupa kita nak buat. Alright. Okay, tak ada masalah. Kita cuba run dan cuba add sekali lagi. Okay, so kita dah ada. Tambah satu lagi. Okay. Okay. Save. So edit successfully, dia akan back semula. Okay, so kita dah ada title. Alright. So kita tengok dalam kita punya Cloud Firestore. So kita ada data tersebut lah. Okay. Sekarang saya nak cuba delete dokumen ni, Titanic tadi. Tengok dia delete ke tak. Okay. So bila kita delete, dia akan automatically hilang daripada kita punya recycler view sebab dia automatically bind. Alright, sama juga kalau kita add lah. Okay. So anda boleh play around, nanti boleh buat search. Search ni menggunakan coding yang sama, so kena modify sikit lah. Kemudian delete dan update. Okay, itu saja.